Okey. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua. Alhamdulillah bertemu lagi kita untuk segmen yang kedua selepas kita bersama dengan segmen yang pertama bersama dengan wakil SM Fadli dan menerangkan tentang promosi-promosi yang berlangsung di hujung-hujung dan juga yang bakal berlangsung. Baik, Alhamdulillah satu lagi segmen yang dikuasakan oleh SM Malaysia untuk anda semua di bawah khas live from home. Daripada konti CTC.FM di Cyberjaya dan juga Tok yang berada di rumah sekarang ini sedang bersenang-senang, bersenang lenang. Ya Allah, seronoknya. Menarik benar bunyinya bersenang-senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik kepada semua, hari ini merupakan segmen episod yang ke-156 bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC 25 November 2020. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa saya sebelum kita bermula COVID-19 still banyak 900 lebih dan terus jaga, teruskan momentum kita untuk terus menjaga SOP please, tolong, sebab kalau kita kena lockdown dia akan menjadi masalah ekonomi pula dan saya minta semuanya akan dapat kita atasi dengan sebaik mungkin. So kepada anda semua saya ingatkan diri saya dan anda semua, kita jaga SOP sebaik-baiknya. Baik, hari ini mungkin menarik lah, dan juga saya nak mohon kepada anda di luar sana yang sekarang sedang menonton, share benda yang bagus ini, bicara fundamental, salah satu cabang daripada untuk menjadi trader yang berilmu. Bagi saya berilmu ni lagi baik daripada teknik mengharap. Bila ada ilmu kita tahu apa yang kita buat, apa yang perlu kita tak buat. Okey, so teruskan berkongsi live ini untuk sama-sama kita mendapat manfaat bagaimana pergerakan mata wang asing, currency pilihan anda ia bergerak daripada sudut pandang fundamental, khususnya Cikgu Yun CTC. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang berada di ruangan komen sekarang ini, Fitri Hakim, salam Cikgu Yun dan juga Pak Su. Terima kasih Fitri yang sentiasa bersama dengan kita. Kemudian kita ada Syuzuran Genji, salam Cikgu Yun dan juga Pak Su, layan sambil minum kopi hujan-hujan ni. Wow, kat mana tu? Sana hujan Cikgu? Tok? Saya sini tak ada. Baik, yang mana nak baca kopi boleh baca kopi. Mana yang ada soalan-soalan yang perlu pencerahan daripada cikgu, silakan saya alu-alukan kepada anda semua. Tanyakan soalan yang mana anda perlukan penjelasan, sebab dengan fundamental lah bergeraknya candle-candle yang anda trade selama ni. Okey, sebab sekarang ni musim-musim sentimen, kejutan, candle tiba-tiba terbang, candle tiba-tiba turun. Ini yang kita nak bertanya dengan pakar fundamental kita. So kalau anda dah bersedia, saya dah bersedia, Boboy pun dah bersedia. Sebelum kita bermula, sekiranya ada berlaku masalah tentang audio dan juga visual, just komen di ruangan komen untuk senang juruteknik hebat kita Boboy akan menyelesaikan masalah. Baik, selepas ini. Dan kita ada Hafiz Amran yang sering kali bersama dengan kita. Thank you Hafiz Amran. Assalamualaikum Cikgu Yun dan Pak Su. Nampaknya gol sudah junam. Apa sebabnya ya Cikgu Yun? InsyaAllah yang tu semua dalam pembelajaran kita dalam masa 1 jam ni lah. So tanpa membuang masa, Tok dah bersedia Tok? Okey. Cantik. Sikit soalan. Adakah betul untuk tahun 2020 hingga 2021 ini sentimen yang memainkan peranan pergerakan-pergerakan besar currency, khususnya USD? Dia bukannya lagi FOMC, bukan tu, sentimen pula ni. Jawapan saya kalau gitu, dia tidak sepenuhnya. Pada saya lebih kepada bercampur-campur. Tak salah kalau kata ada setengah trader yakin spekulasi ini ataupun kumpulan sentimen ini dia mempengaruhi, bergantung kepada kepahaman dia, tak salah, benda itu pun ada kesan. Tapi bukan semua. Pada saya dia lebih kepada bercampur-campur. Terima kasih, satu pembukaan yang menarik. Dan selalunya kita tak cukup masa, saya pun tak nak drag masa-masa. Saya ni pun saya dah ambil 5 minit. So cikgu saya serahkan ke Copang. Buat cikgu, kita mulakan segmen 156 bicara fundamental. Silakan cikgu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Sisi FM di luar sana. Tidak kira apa latar belakang anda, tidak kira apa latar instan anda, tidak kira apa lifestyle anda, dan tidak kira apa kampus track method yang guna pakai sepanjang masa. Ya, sampai saya bermanfaat. Marilah sama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillah alamin, syukur kepada Allah SWT. Hari ini saya diberikan ruang dan peluang sekali lagi untuk bersama dengan pendengar-pendengar Sisi FM yang pada asalnya menjadi suatu tunjang utama atau akar umbi merealisasikan segmen-segmen sebegini, misalnya dalam bidang pengajian, terutama dalam segmen bicara fundamental. Berjaya untuk kita panjangkan ke taraf TV Sisi FM untuk ke paras ataupun ke tatapan dalam berbentuk visual. 25 November 2020, kita sudah hampir kepada penghujung 2020. Setelah pelbagai environment, suasana, persekitaran pasaran secara umumnya, secara amnya, isunya global market yang kita sebagai seorang traders ataupun seorang investors ataupun seorang fund managers ataupun seorang expertise ataupun seorang yang mempunyai portfolio dalam pemasaran dalam bentuk digital ini sudah melalui pelbagai bentuk rupa, pelbagai bentuk budaya, pelbagai bentuk suasana, pelbagai bentuk asam dan garam. Adakah buyer ataupun seller sebenarnya yang menguasai pasaran? Bila kita cerita pasal buyer dan seller, ini bermakna kita bercerita tentang trend pasaran. Pasaran membeli atau pasaran menjual. Counter bila di tangan anda. Okey, saya beberapa kali ini dihujani oleh beberapa pertanyaan, tetapi kebanyakannya lebih menjurus kepada emas ataupun besi kuning. Seronok tu, gold. Dan saya tak nafikanlah, saya berterima kasih dan saya bersyukur kepada Allah SWT. Pengajian kita, kuliah kita ini ada yang mengikuti, ada yang memberi manfaat, ada yang memberi rangsangan untuk di luar sana. Tidak kira apa juga latar belakang anda, macam yang saya bagi tahu tadi, memberi impak untuk kemajuan diri. Tahniah saya ucapkan. Usaha yang ada ini adalah usaha yang sedaya mungkin dalam kategori seringkas dan semudah untuk saya terjemahkan. Jadi jika masih lagi rasanya kurang sempurna, maka boleh rujuk pada tuan-tuan guru yang lain di luar sana. Tapi jika ia seronok dan sesuai untuk diguna pakai, maka amalkanlah. Satu huruf, satu tajuk yang tuan-tuan amalkan daripada pengajian ini, saya ucapkan ribuan terima kasih, memberi saya saham di akhirat, juga memberi take profit kepada tuan-tuan di luar sana. Terima kasih. Baik, emas sesuatu yang menarik, tetapi kita tengok dulu kalender kita. Nanti Pak Su macam biasa, jika ada rakan-rakan kita di luar sana yang ingin bertanyakan situasi persoalan-persoalan Q&A, kita buka seperti biasa untuk kita sama-sama kupas minggu ini. Dah ada pun soalan tapi nanti dulu. Saya habiskan sedikit jadual kita ya. Okey, minggu ini minggu yang dikategorikan sebagai hampir kepada penghujung suku tahun keempat ataupun the end of November ini, lebih kepada bentuk monetary policy ataupun mesyuarat-mesyuarat dalam isu bank sentral ataupun bank pusat. Kita boleh lihat untuk malam ini sesuatu yang dinantikan oleh semua trader emas, terutama investors, tentang FOMC meeting. Okey, pada awal 3 pagi nanti 26.11, ini memberi rangsangan kepada kaunter emas kita, insya-Allah. Sebab ini juga memberi rangsangan kepada USD index. Di mana ada USD index, juga memberi rangsangan kepada kaunter minyak, juga memberi rangsangan kepada stock market. Saya tidak melihat ia sesuatu yang agresif, tetapi saya melihat memberi hint apakah pendirian Federal Reserve sehingga ke saat ini sebelum ditutup nanti pada bulan 12, insya-Allah. Jika bulan 12, kalau tak silap saya, ada satu lagi FOMC. Yang ini yang paling penting tuan-tuan, tolong fokus. 17 Disember ya. Bermakna kita jumpa lagi Rabu 17 Disember nanti, insya-Allah. Asal segmen saya mesti jumpa benda yang besar-besar. Cuba segmen orang lain kan senang. Cantik hari ni. Cantik hari ni. Ngam-ngam cikgu. Betul. Jadi
yang paling utama adalah nanti 17 Disember tentang projection. Ini akan memberi movement yang cukup sangat-sangat dinantikan oleh emas ataupun besi kuning, terutama dolar index yang beri rangsangan jam 3 pagi. Kita tahu ada press conference Jeremy Powell. Kenapa saya highlight terus kepada FOMC walaupun lebih kurang sekarang ni 25 kan? Kita ada 25, 17, bermakna 3 minggu dari sekarang insyaAllah. Lebih kurang. Sebabnya dia akan terkait dengan yang hilang pula. Dia terkait dengan yang kita kembali sebentar, yang ini. Hala $7 dalam kumpulan negatif 0.25%. Adakah tanda yang kembang ni, yang macam V ni, dia jadi terbalik macam ni pula. Kan lawan V kan, V macam ni, dia jadi macam ni. Macam ni lah. Macam ni lah. Nampak tak? Kalau dia berubah? Kalau dia berubah bermakna dolar akan semakin rendah. Ini bermakna fundamental ataupun asas utama dolar memang tidak punya kekuatan. Walaupun Joe Biden kita ataupun Biden kita ataupun Abe Biden kita lantang untuk memperbaiki dolar Amerika. Ini yang kita nak tengok lah, apa peranan Federal Reserve terhadap ini. Dan suka untuk saya ingatkan kepada trader di luar sana, kena ingat pentadbiran Trump masih lagi berperanan. Ya, sebab Abe Biden hanya akan ambil alih White House di Washington pada Januari. Ini bermakna Abe Biden kita perlu bila dia nak terima handover job daripada pentadbiran Trump, daripada sekarang ini dia kena mula mencari kesefahaman supaya task-task yang lepas daripada Trump seperti tarif tax plan dia, monetary stimulus yang tergantung yang sepatutnya launching sebelum pilihan raya, itu dua tu cukup penting. Yang ketiga adalah interest rate yang ni yang saya tunjuk tadi. Ketiga-tiga itu mesti dalam keadaan yang sepakat untuk Biden teruskan. Jika dia gagal untuk mendapatkan kesefahaman, ini akan memberi rangsangan kepada emas. Kalau dia tak ngam, emas boleh lebih jatuh teruk. Itu kalau tak ngam. Tengok emas kita. Yes. Adakah sebelum kita pergi dekat gold cikgu. Adakah Biden akan mengikut apa yang telah Trump buat selepas angkat sumpah nanti? Sebab pada pandangan saya, kalau Pasu kata adakah Biden akan ikut macam mana akan ikut Trump punya langkah, apa yang Trump dah jalankan sebelum pilihan raya, adakah Biden ni akan teruskan ataupun Biden ada mempunyai fikiran sendiri ataupun cara bagaimana nak mengatur usuhnya USA ni? Pada pandangan saya begini, kalau dia tidak akan sepenuhnya mengikut polisi Trump. Sebab satu, Demokrat ni dia mengambil kesamarataan. Setiap bangsa di Amerika haknya sama rata. Sedangkan Trump dia pro kulit putih. Itu kita tahu. Kat situ dah nampak tak ngam. Kedua, dia kena kalau dia tak nak sambung apa yang Trump nak teruskan seperti tarif tax terhadap negara China untuk fasa kedua, ketiga dan seterusnya, ini juga akan memberi rangsangan terhadap emas dan juga dolar. So akan terbalik. Itu kedua. Ketiga ni yang besar-besar lah. Yang ketiga, jika dia tidak ataupun tak melancarkan stimulus package rangsangan COVID seperti mana kerajaan Trump apply dengan Federal Reserve tapi tak lulus, dia tak buat benda tu, maka automatically dia akan menjatuhkan emas sedalam-dalamnya rindu. Sedalam-dalamnya Okey. Mau pergi 1716 ke bawah lagi. Maknanya peralihan kuasa tu nanti akan menyebabkan dolar akan agak menurun buat seketika. Yes. Okey, betul. Majoriti utamanya Biden ni dia merisikokan dolar. Kesimpulan kita.
merisikokan dolar. Bila kita kata merisikokan, ini bermakna dia melemahkan dolar. Peluang tu. Kau faham Merisikokan is melemahkan dolar. Biden memang merisikokan dolar. Itu tak boleh dielak. Okey. Yelah kalau Itu tak kalau ngam kata lah. tak ngam tadi. Tapi kalau dia ngam, dia ngam bermakna alamak bang, dolar akan naik. Dolar akan Tapi naik. ikut dasar dah tak sama dah tu. Betul. Ah, Ikut dasar je pun Demokrat dengan okey, tu dah lain dah. yes. Kan? Kita tahu ada perubahan juga lah nanti. Betul. Itu yang saya nak tanya tu sebab ada yang bertanya kan. Ya, Baik. ya. Ya, betul. Baik, Tak teruskan. salah. Okey, seterusnya kita kepada jadual kita. Kita tahu pada hari Isnin yang lalu kita ada Euro referensi untuk servis PMI. Ini sedikit mendukacitakan terhadap Eropah. Pada hari Isnin kita nampak bacaan ini sebenarnya tak apa cantik. Sebenarnya macam saya katakan dulu, economic indicator ni selagi mana di bawah bacaan 50 atau 49 ke bawah sebenarnya tak bagus. Ini lagi 38. So Euro sebenarnya tak ada hebat mana pun. Lagi sekarang dia tengah isu Brexit data ni memang tak ganggu UK ataupun Brexit, tetapi secara tidak langsung ini dah menampakkan UK tak adalah hebat mana pun. Ini sangat tidak baik sebenarnya. Dan untuk dia pergi ke 57, tengok PMI antara Jerman dengan France, macam langit dengan bumi, nampak? 38, 57, berjauh benar gaya ni. Buruk-buruk Jerman pun dalam PMI, ni semua data PMI ni. Buruk-buruk Jerman pun 46. Ini 38, lebih kurang 10 points lah average ataupun 9 point ke depan. That's why saya nak kata pada pandangan saya, kalau dekat Eropah ni tuan-tuan, trader di luar sana, kalau nak belajar ekonomi, belajar dengan Jerman lah saya cakap. Belajar dengan orang Jerman. Macam mana orang Jerman, satu-satunya negara dalam blok Eropah, dipanggil blok Eropah ataupun Euro Union ini, EU singkatan dia, logo bintang keliling. Bulat gitu, bulat, betapa gagahnya. Dia tycoon. Dia adalah tycoon dalam Eropah. Yes, Jerman. Dia tycoon, bukannya Perancis. Macron yang menjadi presiden umur 38 tahun. Jadi satu kejutan dunia kan. Bawah 40 tahun jadi presiden di Perancis. Macron tu Datuk anti-Islam lah tu, kan kena boykot, ambil kau Datuk merayu, tarik balik. Tak pasal-pasal berani memboykot barang Islam. Ambil korban. Ingat dia kuat. Tolong sikit. Itu kuasa Allah Ta'ala. Okey. Jadi kita kembali semula pada 4.5. Kita ada Jerman, masih lagi sektor pembuatan dari Purchasing Market Index, satu data pembelian ataupun data purchasing, data jual beli lah daripada sektor pembuatan. Ini banyak section lah. Kita ada otomotif mungkin, kita ada binaan, kita ada consumer needs dan sebagainya lah dalam sektor pembuatan, spare part, farmasi, pharmaceutical dan sektor pembuatan. Puratanya meningkat sangat baik. 57.9, it's too good pada saya. Untuk sektor Eropah, this is mostly the best data lah dalam 28 negara Eropah. Patutlah dia jadi tycoon. So tak mau. That's why dia tycoon. Sangat. Tapi Jerman tak sombong. Tidaklah sombong seperti Perancis. Bezanya kat situ pula. Jerman banyak membantu Kesatuan Eropah, memberi pinjaman keuangan kepada negara-negara Kesatuan Eropah yang perlukan pinjaman, macam di Greece, di Portugal, di Spanyol pula, saya ingat pula di dalam Spain. My goodness, Spain. Victor Valdez, nama mudah nak lagi tu kita. Mario Gonzalez, itu Mexico, sudah tukar lah pula. Apa macam ni? Sergio Ramos, baru betul, Liga Spanyol. Raul Gonzalez. Okey. Ini antara penyelamat lah. Bak kata patah tycoon ni bapak besar lah, abang besar, ayah dia kawasan lah ni, Jerman ni. Tetapi data dia bagus, data Perancis tak bagus. Euro akan bercampur-campur. Namun dia akan dipengaruhi oleh Jerman, bukan Perancis. Okay. And then kita ada lagi satu untuk sektor perkhidmatan, services. Okey. Walaupun 46.2
46.1 masih meningkat walaupun kecil Pak Zul ya, 0.1 tapi masih meningkat. So kita boleh belajar banyak benda dengan Jerman. Macam mana Jerman ni boleh katakan sustain. Cuba kalau Jerman kata uh, Jerman Z, ada kebatan Jerman Z kalau Brexit, Britain exit. Kalau Jerman keluar Eropah panggil apa? Jerman kan Nazi Z. Tak, dia takkan keluar blok. Dia tycoon Contoh Tapi lah contoh, kan. okey. Dia jadi tycoon. Contoh. Kalau dia keluar saya ingat mampus. Euro tenggang terbalik Okey, kaya. cikgu, sekiranya deal Brexit mencapai persetujuan, apakah impak terhadap euro Okay. dan pound? Oh, Daripada cantik Fitri Hakim. soalan tu. Euro dan pound kita tengok Euro GBP lah, senang kata ya. Euro GBP. Kalau kita tengok di sini, ni GBP USD, so ini minyak, kita kecilkan sedikit. Euro GBP. Itu satu soalan yang baik tu. Sebab dia terkait Eropah, Euro dan pound sterling. Berkenaan dengan Brexit juga. Jadi Euro GBP. Cantik sangat soalan. Okey. Baik, kita okey. Sini. Euro Brexit, jika ada deal itu mestilah deal yang disepakati bila tiba pada masanya, iaitu 30 hari bulan 12 dia mesti dah tutup. Yang pertama sekali, kedua-duanya mesti sepakat. Ini bermakna pound sterling akan meroket, Pound sterling akan meroket. Euro akan jatuh, Euro GBP akan loss, jatuh lagi bawah. Tak percaya, nampak dia ke bawah. Tengok pun tahu. Tengok lagi tak percaya, lagi ke bawah. Dia pun dah ke bawah. Baik reload, jangan cakap. Kemudian ke bawah lagi. Tengok di Euro GBP saya mengambil kira soalan itu adalah berjaya mendapat persetujuan. Okey, dan dia langsai sebelum berakhir Disember, bermakna 1 hari bulan 1 2020 UK keluar daripada Kesatuan Eropah dengan perjanjian kesefahaman, iaitu deal. Ini bermakna pound sterling akan push up, Euro GBP akan jatuh. Sekarang harga dia berapa tu? 8891. Dia boleh lebih rendah daripada 8268. So ini boleh pergi sampai 500 pip lagi ke bawah. Okey. Ini dia sebut Januari sebab ini adalah candle untuk November. Nampak? 1 2 3 4 kali dia test, dia tak lepas. So euro tengah support sebab pound sterling belum dapat satu hala tuju yang jelas sebab masih tergantung kan. Betul? Alright. So secara logiknya melalui disiplin candlestick kita nampak satu tekanan jualan yang sangat besar ni. Betul? Nampak? Macam jarum. So dia meningkat. Kemudian 3 kali dia test. Lepas 3 kali yang dia test, katalah dia melepasi pada 8872 seperti yang terbawah 8860, maka dia akan kejar 8735 untuk 125 pip, maka ini adalah free fall. This is a free fall zone, tuan-tuan. Ini sampai sini zone yang free fall. Sekatan dia hanya ada berada di sini saja. Ni dia punya support. 8468 ni, nampak ni, seketul ni. 1, 2, ni satu candle yang memang ada support, kemudian dia test dan dia rebound. So bermakna Euro GBP jika dilihat secara logiknya dia dalam keadaan yang support, dia tengah test support 1, 2, 3, ada 3 three stooges ni yang dia tengah test. Break yang ini maka dia akan kejar untuk 129 pip atau 130 pip dan selebihnya adalah free fall untuk lebih rendah. Itu dengan deal berakhir pada 30 hari bulan 12 dan 1 hari bulan 1 2021, Boris Johnson, Mr. Baujau dengan angkuh dan sombongnya mengisytiharkan kita lepas dan bebas. Boleh Cik Fitri Hakim? Baik. Itu ya, impact dia Fitri Hakim. Okey, goal sekejap, sabar. Okey, saya habiskan sedikit. Sikit habiskan sikit lagi. Okey. Nanti kita pergi Dan kat goal. kita
Kita ada hari Selasa, monetary policy report untuk pound sterling jam 11.30 kemarin. Ini perlukan satu digesting. Okay. And then kita kosong di hari Selasa semalam 24 hari bulan 11. Maknanya hari berjimba-jimba lah. Hari free zone lah. Dan hari ini kita ada hari PNZ. Hari PNZ. Siapa yang trade NZD, USD, GBP, NZD, Ada yang UD, tanya NZD malam. dan segala bagai-bagainya tu. Inilah NZD antara yang komoditi yang kuat sekarang ni dengan Aussie dollar. Ya. So untuk dia lebih uptrend pula, lebih accelerate tu lebih munasabah. And then yang kita tunggu adalah nanti awal pagi jam 3 pagi. Ni yang saya kata FMC Meeting Minutes. Yang ini tidak ada sebarang bentuk perbahasan. Hanya lebih kepada peraturan ataupun SOP berjadual untuk mereka publish hasil daripada pemerhatian semasa. So ini minit ini nanti akan jadi perhatian investor, terutama besi kuning, untuk kita lihat ke mana hala tuju emeh kita yang ini. Okey. Awal pagi nanti. So secara tak langsung ia juga memberi satu panduan kita untuk kita lihat adakah Federal Reserve akhirnya membuat sesuatu terhadap polisi monetary mereka. Sebab ini satu trend downtrend yang belum selesai. Ini hanya akan belum selesai. ini belum selesai ni. Ini belum selesai downtrend. Ini mau sekurang-kurangnya sampai hari Jumaat sehingga jam 6 pagi Sabtu baru dia habis candle downtrend. So siapa kata aku nak buy, boleh, tak salah, dapatlah 100 pip, mungkin scalping. Istilahnya gitulah, ambil peluang daripada berjatuhan untuk rebound. So logik. Tapi dia whole picture untuk candle bearish ini dikatakan 80% dia memang ke bawah. Kenapa saya kata ke bawah? Ini saya letak sehingga hari Jumaat jam 5 pagi Sabtu. Maknanya 6 pagi tutup. Kita tunggu hari Senin. So kalau saya lihat daripada kategorinya setakat ini, yep, it's a free fall untuk kita tuju kepada paras harga 1762 atau 1763 atau mungkin 1803 dah dia dah 1803. Maafkan saya salah tengok. Yes, 1762. Okey, atau yang mungkin dia akan cuba lagi satu adalah 1783. 1762 is zoning yang free fall yang kita tunggu untuk emas jatuh minggu ini dan minggu hadapan sebelum kita buka Disember. So the expectation is kita boleh tunggu lagi di antara 550 pip untuk dia lebih rendah daripada harga sekarang. So secara pemerhatian kita terhadap situasi ini, kenapa saya kata emas akan lebih rendah, ada sebabnya. Dan masa bila kita nak beli, ada sasaran masanya. Okey, Pak Su, kita habiskan dulu kita punya cerita. Banyak soalan saya tahu. Dan kebanyakannya pasal besi kuning. Saya orang Melayu ni suka pasal emas. Betul lah. Alright. Okey, itu FMC yang jika kita tak mampu nak mengikuti secara live untuk mendengar apa yang dibincangkan oleh board itu, sebab dia tak ada live conference ni. Dia lebih kepada publicity. Kita terpaksa tunggu besok lah ataupun lusa, esok hari Khamis kan, untuk digest daripada sumber-sumber laporan-laporan keuangan daripada mana-mana keuangan. Okey, dan hari Jumaat alhamdulillah free. Ni katakan free zone lah. Free zone ni. Yang ini hari berjimba-jimba. Jadi Jumaat ni kita free zone. Ya, siapa yang tak dapat pergi semain Jumaat macam saya ni, sabar je lah tunggu turn. Main tu lah. Kena ikut turn je lah Okey, itu untuk minggu ini alhamdulillah hanya ada euro mendominasi, pound, NZD dan juga dolar, dan kebanyakannya datang daripada sumber monetary policy ataupun central bank yang memberi rangsangan terhadap matuang masing-masing. Okey. So untuk seterusnya, jika ada persoalan saya boleh mungkin kita boleh sama-sama buat kajian.
Goal tadi kita dah tahu. Yang tanya pasal goal, apa sebabnya, ya cikgu, pasal menjunam tu dah cikgu pun dah beritahu, relatekan dengan data berkala. So cantik sangat. Dan sekarang saya nak ambil persoalan yang diajukan oleh Zul Alif. Salam DJ Pak Su, Boboy dan juga Cikgu Yun. Semoga sihat walafiat semua. Soalan saya masih lagi berkenaan dengan cash rate AUD. Sekarang 1.0 cash rate. Sekiranya 1 Disember hari Selasa minggu hadapan masih lagi menggunakan 1.0 cash rate, adakah menunjukkan AUD kuat ataupun kena berpandukan CNY? Okey. Rasa cikgu faham Boleh. soalan? Okey. Faham. Baik, saya kembali kepada AUD. Dia macam ni. Data yang dia tanya tu, yes, dia ada relevanisasi dia ataupun relevant. Okey. Itu bahasa baru saya, relevanisasi. Tak pernah dengar kat kamus, memang takkan jumpa perkataan tu. Relevanisasi tu, maknanya berpadanan dan ada relevan. Okey. Betul, AUD berpaksikan CNY, okey. Dan terhadap ini yang tadi ditanya oleh siapa namanya? Fitri Hakim pula. Siapa namanya? Zul Alif. Cik Zul kita. Okey. Aussie dollar dia dah jatuh kan. Itu hari dia duduk top 2 kan ke atas. Sekarang dia jatuh sebab dia dah cut 0.10. Ya, AUD pada saya akan kekal rendah rate dia. Okey, bila dia kekal rendah rate dia begini, dia memberi tekanan kepada mata wang itu untuk lebih tinggi. Tak? Betul tak? Itu common sense-nya akan jadi macam tu. Dia akan menjadikan mata wang itu lebih rendah sebab rate dia rendah. Betul? Okey. Tapi sebenarnya apabila rate yang dah rendah macam ni untuk satu jangka masa panjang dan dia ada rakan paksi, ini bermakna rakan paksinya itu seperti di CNY akan mempengaruhi mata wang dia ataupun ekonomi dia. Jika CNY semakin berkembang, maka AUD akan semakin accelerate, terus untuk meningkat, sukar untuk jatuh. AUD sukar untuk jatuh untuk setakat ujung tahun. Dia jatuh hanya dalam keadaan yang data berkala CNY. Kita tengok CNY sekejap dia kategori China. Baik. Cek. Ni ada data China, so kita buang. Tengok. Dia cuma ada satu je G20 meeting. Wah, lain-lain tak ada. Oi. Ada lagi tak? China ni berahsia lah Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak ada. Ada lagi tak? Tak ada. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, kita tengok ni tak ada. Ni. 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 Alah, penatlah cik data CNY ni. Saya tak ada je. Kejap ada, kejap tak ada. Kita kecilkan lagi sedikit. Kita pergi yang kecil pula. CNY untuk semua data kita apply. Kaizen. Tengok Kaizen data dia. Purchasing Market Index dia terbit 4 bulan November. Kita tahu macam saya maklumkan, setiap data PMI akan terbit minggu pertama dari 1 hari bulan hingga 3 hari bulan. Jika dia lewat pun 4 hari bulan. Jarang ada 5, kadang-kadang 5. Termasuk Malaysia. Malaysia punya PMI akan terbit antara 3 hari bulan setiap minggu. Market PMI untuk Malaysia. Tengok Cik Zul, betul dia meningkat 56.8. Berapa? 4 hari bulan 11. Tengok kat sini. Mana 4 hari bulan 11 kita? 4 hari bulan 11. Besar sangat. Kita kecilkan sikit. 4 hari bulan 11. Ni. Nampak tu. Ni tarik sikit. Tengok. Ke sana lah. Tu nampak. 4 hari bulan 11. Ni Ni kan. Okey. Tengok 4 bulan 11 data EUD. Betul? Betul. Dia meningkat. Hanya dengan kesan PMI China yang kuat. Ini baru kategori apa kalau lihat dalam segi bentuk. Kategori low impact. Belum high impact. Belum medium impact. Betul? Dia terkesan walaupun AUD kita kembali semula kepada kita punya ni rate.
Cik Zul, walaupun AUD dalam rate yang rendah sebegini, dia masih boleh accelerate untuk meningkat sebab sangat berkesan. Cuma AUD akan mendapat tekanan daripada CNY sebab sepatutnya AUD mempunyai ekonomi yang baik. Jangan hanya semata-mata mengharapkan mereka. Tapi disebabkan dia rakan dagang yang terbesar, jadi biasa terpalit. Okay. So kelebihan dikecilkan rate 0.10, dia sebenarnya mengaktifkan pelaburan yang tinggi sebab kosnya murah. Betul? Berbanding dengan 0.25. Okey, saya harap Cik Zul boleh nampak dia punya tu. Pegang CNY, insya-Allah dia akan support AUD. Walaupun AUD rate-nya rendah. Kembar baik kan tu. Australia dengan China kaya. akan Dengan kita pun Pak Su, kalau kita boleh on air dekat Beijing ke Shanghai ke Shenzhen ke, lama dah kita kaya. Tapi apakan daya. Okey, gol. Wah. Ray kau pun sibuk gol Ray Wah. Ray siapa? Ray Era. Ray Era ke apa? Okey cikgu. Ni persoalan tentang PMI pula. Okey, news PMI memberi kesan yang panjang ataupun pendek. Ni pun satu soalan saya rasa lah, bagi saya nak tahu bagus sekiranya keluar PMI punya result, dia punya result tu kesan dia tu panjang ke pendek ataupun okey. PMI dia kalau kita ambil jangka pendek, dia impactnya 24 jam. Okey. Itu pendek. Okey, sebab itu kategori short term. Saya tengok USD PMI. Okey. Ini untuk yang bulan November lah. Okey. Tengok ya, bulan ni kan 4 November. USD PMI okey, 57.4 tinggi. 56.6 ni tinggi ke rendah? Rendah lah. 57 lagi. Rendah daripada 57. Betul. Tetapi 56.6 adalah lebih baik daripada atas 50. Semua leading economic indicator yang atas 50.0 masih dianggap baik. Faham? Tinggi ni 56.6 ni. Ingat sikit kecil ke? Walaupun dia jatuh sedikit, tapi hakikatnya baik. Strong lah. Dia kategori strong, kategori strong. Yang pendeknya 24 jam. Kalau yang panjangnya seminggu. Sebulan lah. Dia terbaik setiap bulan sekali. Setiap minggu pertama. Okey. Kita ambil Jeff. Sebulan. Kemudian POJ inginkan USD kuat untuk situasi sekarang. Okey, USD JPY, cikgu kena buka tu. Adakah BOJ inginkan USD kuat untuk situasi sekarang? Sentiasa rasanya JPY ni nak USD kuat kan? Okey, cikgu terangkan sikit cikgu daripada Shuzuren. Sebab ni last saya nak pergi ke gold ni. Peminat gold ramai. Okey. Baik, saya faham. Shuzuren, nama bahasa nama Jepun pula. Moshi, hai. Okey. Baik, betul. Bank of Japan, Jepun, kita panggil Jepun lah. Jepun ni dia pemegang bond terbesar Amerika. Bond ni adalah beban hutang. Bond ini adalah suatu jaminan ganti rugi ataupun jaminan pinjaman yang dijanjikan tidak akan luput pula. Yang dijanjikan tidak akan kerugian kepada si pemberi pinjaman ataupun si pemberi pinjaman. Walaupun si penerima pinjaman iaitu si penjual bond itu bankrupt, maka nilai bond ataupun pinjaman yang diterima daripada penjualan bond, sama ada bond 5 tahun, bond 10 tahun, bond 30 tahun atau bond setahun, bond hingga 5 tahun yang kecil 12 tahunnya, tetap akan dibayar penuh beserta perjanjian dividen. Itu kelebihan bond. Itu sebab kalau kita saya bukan nak suruh jadi perompak, tidak tuan-tuan. Ni cerita pasal tadi soalannya kan, kenapa BOJ inginkan USD JPY. Okey, sebab apabila dia memegang beban hutang kan, ingat dia ada interest yang dia akan dapat, dividen, betul? Dan jika dolar semakin tinggi, untungnya besar tak? Betul tak? Ya, itu antara satu sebab. Mudahkan cara begitu je. So Shenzhen pula. Shizuan, siapa nama tadi? Minta maaf saya kalau saya salah sebut. Ni sorry.
Okey, kita balik kepada kita punya ni. Okey. Ni ada US30. Saya letakkan di kumpulan AUD sini. Tengok betul-betul. Ini bond. Ni bond. Bondnya naik ke turun? Turun. Macam ini punya Trend dah naik. turun. Tadi saya nampak dia turun ni. Tonggang terbalik lah jadi kalau ekonomi negara. Reward. Okey, naik. Trend naik, okey. Alah, salah sikit tak boleh. Bukan tak boleh, saya kata naik betul. Okey. Tak marah. Okey, okey, kecilkan sedikit. Okey, ini USD JPY. Okey. Misal kat sini. Okey. Tengok. Bond kena tinggi. Dia tinggi, dolar kena jatuh. Kena tinggi. Bukan bermakna sekarang trend ini sedang meningkat. Kenapa USJPY jatuh? Tak. USDJPY sedang dibeli. Bond naik, USDJPY dibeli. Okey, tengok per candle dia berlaku macam mana. Candle ni candle bullish ke bearish? Naik lah. Bullish ke bearish ni? Bullish kan? Betul. Kena naik. Tengok candle USDJPY. Bullish ke bearish? Bullish juga. Sebelah dia bearish ke bullish? Bearish. Sebelahnya tuan-tuan, MetaCode Trader ini, Shen Zuan tadi yang bertanya, jawapannya adalah ya, Jepun nakkan nilai dolar JPY yang tinggi. Untuk dolar JPY jatuh suka hati ni, merangkak namanya ni. Merangkak. Nak kemarin ni merangkak. Terkebil-kebil dia nak jatuh. Jatuh sikit, beli. Beli. Dia jatuh, memang dia jatuh. Tapi untuk dia jatuh mendadak secara tak dalam. Kata oh my goodness. Kecuali investor seluruh dunia memang tak sukakan dolar. Penat JPY nak tanggung. Terpaksa terima hakikat. Lepas tu dia balik. Tak mungkin. Okey. Tak mungkin. Pasal kalau baik, kenapa JBP sangat strong selepas bukannya sesi Asia Isnin selepas bukaannya sesi Asia Isnin baru-baru ni, apakah sentimen menjelang Brexit? Kenapa JBP sangat strong selepas bukaannya sesi Asia Isnin baru-baru ni? Saya faham. Kenapa pound sterling meningkat semasa sesi dagangan Asia dibuka pada hari Isnin? Itulah saya nak cakap tadi tu. Sama ada dengan dibuka tu. Saya faham. Begini. Okey. Ini kita buka GBP, JPY, USD, GBP, USD, GU lah ya. Sebab tanya pound sterling kan. Common sense-nya begitu. Hari Isnin, ini hari 25, 24. Isnin 23. Ni kumpulan hari Isnin. Kita besarkan sikit. Ni kumpulan hari Isnin ni. Daripada sini ke sini. Ni dalam kotak ni. Dan kita lihat open market semua trending accelerate. Betul? Dia terus meningkat. Ini jika dilihat adalah investor sedang mengikuti perkembangan Brexit yang dikatakan berpotensi untuk deal. Sebabnya kena ingat minggu lepas ada London bagi tahu bahawa perbincangan untuk deal itu ditangguh ke minggu hadapan, iaitu hari Isnin. So dia buat dan positive sign berlaku, maka ini lebih pada spekulasi. Ni adalah buy the rumor, sell the fact. Kumpulan ni. Okey, dan kenapa dia jatuh semula? Jam berapa dia jatuh? Kalau ini jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5 petang waktu London ke waktu Amerika? London. London menyedari ini adalah berita yang lebih kepada sentimen spekulasi bahawa deal itu belum dapat sepenuhnya, maka dia dijual semula. Macam tu. Ini lebih kepada sentimen dan spekulasi. Sentimen. Okey, goal lah, sebab ramai sangat goal, kita pun dah ke waktu-waktu reserve. Okey cikgu, goal daripada sudut pandangan cikgu, jangka pendek dan juga jangka panjang. Okey, standby semua goal Jangka pendek, jangka panjang. Baik tuan-tuan,
Bagi saya satu nama, Okey. siapa yang bertanya? Supaya saya Baik. senang nak fokus. Ah, Siapa yang tanya? Alah, Just bagi penyampai nama-nama je tu siapa? pun tanya juga. Lepas tu adalah 3-4 orang. Ramai, ramai, ramai. Weh, Ha, okey macam ni tuan-tuan. Saya buka tuan-tuan nampak apa tak, yang saya belum, belum. nampak kan ni? Ini adalah COVID AstraZeneca. AstraZeneca ni adalah antara farmaseutical di dunia, kumpulan daripada Amerika dan di British melalui kerjasama Okey. Oxford University buat declaration mereka juga menjalankan vaksin research. Okey, dan dia telah menyebabkan emas jatuh lebih 400 hingga 500 pip pada hari Isnin yang lalu. Ni AstraZeneca punya kerja. Ni yang jatuh Okey. panjang ni. Ni 24 daripada atas ni hari. sampai bawah. Okey. Semalam lah. 4. Semalam. Ni AstraZeneca punya kerja ni. Dia Okey. keluar apa? Ni daripada sini. Apa yang dia keluar? Kenyataan. Vaksin dah siap ke apa? Okey. Why do the vaccine? Jap. Baca. Dia cakap kat situ adalah data dia strong immune response. Bermakna respon terhadap vaksin dia mujarab untuk 70% menghalang perkembangan COVID. Ini adalah berita yang sangat positif. Ini menjatuhkan emas, meningkatkan saham. Oh, ini rupanya. AstraZeneca. Okey, kita tahu dia ada Mhm. biotech, kemudian dia ada Moderna, kemudian dia ada Pfizer dan sekarang ada AstraZeneca. So tuan-tuan, yang dah keluar news adalah Pfizer, Moderna dah keluar. Moderna jatuhkan bila? Moderna jatuhkan hari ni. Ni Moderna punya angkara. Pada 23 November. 23. Oh, ni AstraZeneca. Sorry, maafkan saya. Ya. 23 di Senin kan? Oh, saya salah hari bulan. Okey, 23 ni AstraZeneca jatuhkan. Mencecah sampai last ni sampai sini 800. Terus tak ada yang break. Moderna menjatuhkan emas pada yang ini. Moderna jatuhkan emas 16 hari bulan. Yang ni. Ni Moderna punya angkara. Ni kecilkan sikit. Ni ketul ni nampak. Ni Moderna punya angkara 16. Pun dia jatuhkan sekali hinjut 300 pip, ranging dan terusnya AstraZeneca sambung habis. Dan kita tahu yang paling terkesan menyebabkan kerugian hampir 5 ekar tanah yang inilah. 5 ekar tanah punya jatuh. 1000. Betul. Ramai. Ini Pfizer punya Ramai kan. yang ada gak yang untung, Okey. tapi itulah yang rugi. Tu ramai. So tuan-tuan, itu punca kenapa jatuhnya emas saat ini. AstraZeneca punya angkara. Tuan-tuan boleh cek di update AstraZeneca di sini. Ada YouTube kat sini. Ini Pfizer Biotech dengan Moderna. Ni akan beat AstraZeneca punya result. So ada yang mengikuti segmen saya, mereka bertanya macam mana cikgu saya nak bezakan Biotech dengan Moderna. Saya kata Moderna ni satu stok, satu kaunter. Pfizer satu kaunter, tapi Biotech kerjasama dengan Pfizer. Tapi AstraZeneca ni daripada Oxford University, satu lagi entiti ataupun satu lagi syarikat. So boleh nampak AstraZeneca ni, ini menjatuhkan emas yang saya kata 23 hari bulan, 500 pip ke bawah. Okey, saya tutup sekejap. Apa kesan terhadap emas Okey, kita buka balik emas kita. Saya hit dekat wall saya yang tak berapa popular tu lah. 1796, 1766. Ini harga yang saya letak. Ini adalah free fall. Saya meletakkan pada kontor 24 jam ini adalah free fall untuk dolar lebih rendah. Okey. Ini saya tunggu FOMC untuk lebih rendah. Sekurang-kurangnya 100-200 pip bawah lagi. Okey. Ini harga TP yang saya sasarkan 1766 kalau dekat wall saya. Okey. Ini TP yang lebih tinggi sedikit, iaitu ni 1
776. This area, nampak tak yang ini? Tak nampak. Kalau tak nampak, saya kena besarkan sikit. Saya ni candle daily, jadi agak besar. Okay, lebih nampak susah. Nampak tak yang kecil comel ni? Merah yang kecil. merah kecil ni. Yang comel ni. Start dia nak jatuh tapi dia dapat support, langsung dia naik, tak ada handbrake. Betul? So inilah yang dia akan test nanti. 1783, 1786 dan 1766. Ini last. Kat sini 1766 ni, 1762 kawasan 50.0 ni, ini adalah zone untuk saya reset up semula jika sesuai untuk dibeli. Okey. Pada mereka yang sedang menjual gold, sebarang kenaikan emas di kali ini seperti ini adalah boleh dijual. Boleh cikgu? Okey. Boleh, ini insyaAllah untuk boleh dijual. panjang okay, pendek? untuk Sampai ini untuk minggu ni? sampai bulan 12. Untuk habis bulan 11 ni. Sampai hujung bulan bulan 11 ni habis kan? Okey, ini sasaran kita untuk resell semula pressure dia. 1818, 1830. Ini kita punya support yang paling penting yang kita kena jaga. Ni 1832, 1833. Ni yang ni. Nampak tak comel ni? Seketul ni. Start daripada sini tak ada langsung candle yang naik. Betul? Kalau ikut disiplin CSP, ini dah memberi petanda bahawa any rebouncing terhadap kejatuhan ini adalah peluang untuk menjual semula emas. So, masa bila emas akan jatuh? Masa bila emas akan naik? Kita sekarang 25 hari bulan. So, satu je, jangan jual emas semasa tahun baru Cina. Dengar saya cakap, jangan jual emas semasa tahun baru Cina. Bila tahun baru Cina? Berapa bulan dah? Alamak. Bulan berapa? Satu ke bulan 2 Saya pun tak pasti lah mas. Mungkin saya tengok kalender. Merry Christmas bulan depan. Kalender saya habis tak ada Januari. Sebab kalender tu, kalender tahun 21 tu, 2021 tu yang tak ada tu. Bulan 2 kot. Okay. Alright. So, saya pendekkan lagi cerita kita malam ni. Kita ada lebih kurang 8 minit. Saya masih kekal pendirian kita dengan menjual emas. Okey, kenapa saya buka AstraZeneca ni? Kenapa saya highlight Pfizer? Pfizer yang dan juga Moderna tadi ni. Kenapa saya highlight begitu? Sebab kena ingat, vaksin ini akan start delivery. Kalau daripada AstraZeneca, dia akan start delivery untuk jumlah 100,000 dos. Ini dia akan beri dulu kepada UK pasal daripada Oxford University. Dia akan pakai dulu yang ni. Dia akan gunakan 20,000 dos sukarelawan yang terkena COVID di UK untuk test ubat dia. Bayangkan, atas manusia tau dia test. Jangan main-main. Ini kalau kata hukum duit, memang my goodness. Tak boleh ke test dekat pokok ke? Test kat kucing. Kucing pun zalim juga Pak Semai. Test dekat tikus ke? Tikus makmal ke? Dok, orang. Pasal dia declare 70% ni memang Confirm. Mujarab kan? Alright. Pfizer dia declare 90%. Betul. Moderna declare 94.5%. Betul? Hello? Betul. Okay. Betul. Okay. So antara 1, 2 tu, Biotech belum declare. Biotech dia belum declare berapa dia punya percentage. Tapi Biotech kata yes, is on progress positive. Dia tak declare. So ada satu lagi news tentang Biotech. Kalau Biotech punya news keluar, emas jatuh lagi terus lepas. So saya bagi pandangan untuk tuan-tuan, jaga setiap hari Isnin sampai bulan 12. Jaga setiap hari Isnin sampai bulan 12. InsyaAllah. Dan 9, 16, 23, 30, kemudian berapa hari bulan seterusnya sehinggalah Merry Christmas ataupun nanti tahun baru Cina. Tahun baru Cina, jangan suka-suka jual emas. Jangan suka-suka jual emas sebab emas akan semakin rendah. Bila semakin rendah,
dia akan beli secara bulk. Ingat, China kalau beli bukan main kilo tuan-tuan. Dengan lombong-lombong sekali dia beli. Tanah. Okay, so ini kita punya marking price 1832 ni. 1832, okey. Okay, untuk kita resell semula untuk jual sebarang resell. Dan sasaran kita adalah untuk sehingga November ini untuk gold dalam keadaan yang rendah ataupun dijual semula. Okay, jika dia gold ini alhamdulillah selesa di bawah 1800, maka dia adalah free fall untuk kesasaran kita 1766, 1762. So jarak lagi 350 atau 367 pip. Jika kita sambung pada sekarang ini, kita kecilkan sedikit daripada sini ke bawah lagi. Oh banyak, tak nampak pula. Tak nampak lagi sebab dia dah selalu ke dalam, dia tak nak baca. Daripada harga sekarang adalah, sekarang harga 18.12 harga 18.12, lebih kurangnya kita akan ada 478 pip ataupun 400 pip lah ke bawah lagi untuk dia lebih rendah. Jadi kesimpulan untuk emas adalah yang pertama sekali, pegang vaksin punya update. Kita ada biotech yang masih lagi belum keluarkan dia punya statement. Okay, sekarang ni ada AstraZeneca dah confirm 70% dan dia berjaya menjatuhkan lebih 500 pip. Kedua, kita ada Moderna yang dah pun menjatuhkan lebih daripada 600 pip. Dan the king of the gambler kita iaitu Pfizer lebih 1200 pip. Dan kita tunggu biotech. Biotech ni kalau dia kata, oh yeah, our vaccine also okay, good sign 90%, 95%, 98%, berhati-hatilah mas. Tak ada handbrake dia ke bawah ni. Itu satu vaksin. So kejatuhan dia itu kita kena highlight sehingga tahun baru Cina. Okay, bila masuk tahun baru Cina, iaitu bermula Februari, Januari berapa hari bulan tu, berhenti seketika untuk reset up, untuk membeli emas pada jarak dekat. Okey, adakah emas akan terus jatuh? Adakah emas akan terus ni? Kita tunggu tahun depan punya cerita. Tapi untuk tahun ini, itulah yang saya nampak dan jelas. Terima kasih. Baik. Baik dan jelas. Dan bulan 2 ada yang ingatkan kita Finjeri bulan 2. Okey lah. Tapi kenapa vaksin bulan 2 kau si pancoy Ni ni sahabat kita ni Finjeri dia bagi tahu. Okey, kenapa vaksin Moderna jatuh kejap lepas tu naik balik, tapi vaksin Astra dengan satu lagi ni apa nama dia, Pfizer kau Gold jatuh. Kenapa? Okey. Kejatuhan yang berbeza-beza. Ada cikgu ada lebih kurang 2 minit cikgu, jangan lebih, 2 minit je. Baik, satu Pfizer unexpected. Pfizer sepatut keluar semasa kempen Trump. Kita dah ulang tapi dia tak keluarkan. Trump. Okey. Dia keluar lambat lebih 5 hari. Dan dia punya dia adalah yang pertama sekali membuat statement dan tanpa dijangka market terkejut. Market memang menantikan update daripada vaksin dan Pfizer depan memberi result, maka investor lari daripada pegangan non yielding asset kepada pegangan dividend, iaitu risk asset stock market, menyebabkan dia jatuh. Okey, kedua Moderna. Kenapa dia keluar statement? Ya, dia punya pun 90%, 94.5% saya ingat lagi. Lebih jelas dia punya figure berbanding 90% Pfizer. 300 kemudian dia relate. Sehinggalah datang AstraZeneca 500 ke bawah terus. Kerana di zaman semasa Moderna, market ingin evident bila you boleh hantar dos ini kepada pembeli dan boleh diguna pakai untuk result dia kalau betul dia bagus. Apa yang dikata is by December. Dia kata tak cakap bila, tapi by December dia akan deliver, dan negara pertama adalah Amerika dan Eropah. Jepun kedua. First Amerika, nombor 2 Jepun. Okey. So market agak sedikit kecewa sedikit lah. You tak bagi satu improve. Bila? Sebab Pfizer dah kata, dan you cakap benda yang hampir sama, tapi you tak ada jadual. Dia kata begitu saja. Dan you kena ingat, Moderna dia punya demand tinggi, juta. So untuk dia siapkan dos tu ambil masa tak? Memanglah.
Dan Modeno kena buktikan dos dia jika disimpan di luar adakah selamat, tahan lama, penjagaannya bagaimana. Dia kena buktikan yang itu. Takkan orang beli kena cari satu simpanan yang lagi berkeluar belanja. Siapa nak keluar belanja mahal-mahal? Contohlah. Okey, bila sampai AstraZeneca, dia kata 70% solid dan dia akan test ke 20,000 volunteer positif. Itu yang buat market tu jatuh. Confident. Dia bagi satu yakin tu evidence. terlampau yalah kekuatan keyakinan tu. Oxford mah, medical Oxford. Biasalah. Okey. Takkan nak fight faham, dengan tu. Faham saya suka kalau orang dia dapat faham. Okey, satu lagi saya nak pesan dekat anda semua. Sebab apa kita bersembang secara begini? Sebab selalunya bila sebut pasal ekonomi, pasal fundamental, dia akan orang akan diberikan dengan bahasa-bahasa yang terlampau economical, jadi susah nak faham. So kita bersembang cara begini dapat memudahkan anda memahami lebih dalam lagi. Itulah kelebihan Cikgu Yun CTC. Kalau dia dekat Beijing gaji dia $30,000. Lebih. Saya ingat tahun 2008 masa di Forex Factory ada satu fund manager, dia offer saya $20,000 untuk analisa saja. Tu kat mana? Malaysia ke mana? Masa tu 2000 Malaysia. Dia bayar saya daripada Singapore. Dia pernah offer saya $20,000 2008 di Forex Factory. Saya ingat lagi. Tok lebih sayangkan sekitar Tok kan, kawasan Tok. Jadi terpaksa lah Tok tolak Tok tapi tak apa Tok, rezeki lain ada Tok. So kepada anda semua, setakat ini dulu pertemuan kita dalam bicara fundamental. So jangan lupa minggu depan macam biasa esok BBB borak bersama dengan Belento seperti waktu yang biasa. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok. Saya doakan yang terbaik untuk anda, semoga murah rezeki. Amin. Bye.